أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين إمام المتقين والقائد الدعاء المجاهدين صلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاد إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita, yang mana pada malam ini kita sambung lagi perbincangan mengenai syarat sah sembahyang, yang mana pada minggu lepas kita membincangkan mengenai bab menutup aurat. Pada malam ni kita sambung lagi, sebab yang minggu lepas belum lagi habis ataupun tamat perbahasan syarat sah sembahyang. Yang ketiga iaitu menutup aurat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'una bi'ulumihi fi darain. Wajib menutup aurat di dalam dan di luar solat daripada ajnabi. Tidak wajib menutup aurat daripada mereka yang dihalalkan melihatnya seperti isteri sendiri. Kata pengarang kitab, kita semua, lelaki ke perempuan ke, wajib menutup aurat di dalam solat dan di luar solat. Jangan kita fikir dalam solat saja kita wajib tutup aurat. Tak. Di luar solat pun sama. Aurat macam mana? Di luar solat. Di luar solat sama sahaja aurat seperti mana di dalam solat. Yang tu nak mudah faham. Aurat kita ni sekali-kali jangan terbuka dan dibuka dan sengaja untuk dibuka. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang yang tidak menutup aurat ini hukumnya haram. Berdosa. Apabila dimention oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, maksudnya itu adalah berdosa. Walaupun perbahasan yang kita akan bincang nanti, macam mana had aurat yang dibenarkan. Ada lelaki berbeza aurat dia dengan perempuan Muslim dengan non-Muslim berbeza aurat dia. Kita akan bincang sekejap lagi. Tapi pada asasnya aurat mesti ditutup, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, melainkan dengan pasangan isteri kita ataupun suami kita bagi perempuan. Waktu tu tidak ada aurat. Tu saja tidak ada aurat. Kita dengan anak kita pun ada aurat. Kita dengan adik-beradik kita pun ada aurat. Yang tidak ada langsung kaitan bab aurat ini, kita dengan pasangan kita, sama ada dengan suami ataupun dengan isteri. Waktu ni mafi muskilah, tidak ada masalah aurat. Nak telanjang ke, nak bogel ke, tidak ada masalah. Tidak ada had aurat walaupun 1 inci pun daripada tubuh badan kita. Siapa? Isteri ataupun suami kita sendiri. Dengan orang lain ada had aurat yang tertentu. Itu pada asasnya. Sunat menutup aurat walaupun dalam khalwat, iaitu ketika seorang diri melainkan ada hajat, seperti semasa mandi atau jimat, atau kerana sangat panas, atau ketika penutup aurat dicuci. Terlalu dekat lah. Tes. Sunat menutup aurat walaupun dalam khalwat. Khalwat ni kita seorang-seorang diri sahaja. Seorang-seorang diri. Duduk dalam bilik, tidak ada orang. Maka waktu ni sunat kita tutup aurat. Sebab apa? Sebab ketika ini ada makhluk lain selain daripada kita, iaitu jin dan juga malaikat. Jin itu termasuk syaitan lah. Syaitan pun termasuk di kalangan jin juga.
Ia dicipta daripada api ataupun daripada cetusan bunga api. Itu adalah asal kejadian jin ataupun syaitan. Seperti semasa mandi ataupun jima, sunat untuk kita tutup. Sunat atau kerana panas. Waktu ni dibolehkan untuk tidak tutup aurat. Tetapi syarat kita seorang je. Ataupun kita dengan isteri kita. Ada hajat dibenarkan untuk kita buka aurat. Walaupun telanjang bulat seorang-seorang kita. Bila? Ketika cuaca yang sangat panas. Tapi dengan syarat seorang diri ataupun dengan isteri. Panas sangat. Tak boleh nak berselimut. Tak boleh ada kain. Terlalu panas. Dan ia tidak berlaku di negara kita tetapi berlaku di negara luar. Waktu musim panas, syita dipanggil. Musim rihlatash syita'i was-saif. Ia ada musim-musim dia. Musim panas, musim sejuk, musim gugur, musim bunga dan sebagainya. Maka waktu ni terlalu panas. Dibenarkan kita untuk tidak memakai sebarang pakaian. Diharuskan. Diharuskan. Ataupun ketika kain baju kita dibasuh. Tidak ada lain lagi kain ataupun baju melainkan dua helai itu sahaja. Satu helai je, satu pasang baju dengan seluar. Yang lain tak ada. Nak tak nak kena basuh. Untuk apa? Untuk solat dan sebagainya. Waktu ni kita dibenarkan untuk bertelanjang bulat. Tapi ingat, mesti seorang diri ataupun dengan isteri. Kalau kita seorang diri, maka sunat untuk kita menutup aurat. Menutup setakat apa? Tutup kubur dan dubur je lah. Pakai seluar pendek pun tidak ada masalah sebab seorang diri. Tapi dapat pahala sunat. Kita pakai seluar pendek bila? Waktu kita seorang diri ataupun dengan isteri. Yang seterusnya, melihat aurat sendiri adalah makruh. Begitu juga makruh bertelanjang walaupun seorang diri di dalam bilik tanpa ada hajat. Kalau ada hajat tak apalah. Makruh kita telanjang seorang diri tanpa ada hajat. Yang seterusnya, makruh juga kita melihat kemaluan kita sendiri. Melihat kemaluan. Tengok, banyak betul bulu aku ni. Tak payah tengok. Rasa dah banyak, cukur terus. Tak perlu kita nak tengok-tengok. Tapi hukum dia, makruh. Tak berdosa. Kalau saja-saja nak melihat. Kalau ada hajat, tidak ada masalah. Ada hajat, tidak ada masalah. Ni kita bagi tahu, yang tak apa hajat. Hobi dia apa? Tengok kemaluan sendiri. Setiap hari tenung je. Kesian kat kau. Contohlah kalau orang bujal. Kesian kat kau. Bila ni kau nak kahwin? Hobi dia macam tu. Maka itu makruh. Kalau ada hajat tak apa. Nak tengok mana ada luka ke. Ada kudis ke. Nak cukur ke. Kita sunat cukur bulu hari-hari. Bulu kemaluan. Sunat. Jangan simpan benda tu. Ada sunnah yang perlu simpan, iaitu rambut kita sunnah simpan untuk sampai macam hak bahu, hak tekok sikit ni. Itu sunnah Nabi. Tapi bulu ari-ari, bulu ketiak tu di antara benda yang makruh untuk kita simpan. Dan satu fitrah sunnah Nabi SAW untuk kita cukur dan buang bulu ketiak dan juga bulu kemaluan. Sunnah. Bulu roma jangan. Bulu roma tu biar ada sikit sifat kelakian. Sebahagian ulama kata makruh. Kalau lelaki suka cukur bulu roma. Kalau perempuan tak apa, dibenarkan. Sebab itu fitrah perempuan. Tengok gebu, licin. Itu fitrah perempuan. Lelaki tak boleh macam tu. Kalau ada sifat macam tu, tidak ada kuwah sebagai seorang jantan ataupun lelaki. Bulu roma. Ada. Kalau lelaki dia tengok, betis aku dah cantik, bulu banyak. Suka cukur bulu roma di kaki. Maka itu hukumnya makruh. Kalau niat menyerupai perempuan, tashbih, maka haram. Haram. Perempuan sunat dia mencukur bulunya, terutamanya bulu roma ataupun bulu yang tumbuh sedikit dekat misai ni. Ada perempuan yang mana dia ada tumbuh sikit, nampak macam lelaki. Sikit je lah, tak banyak. Di mana? Di wajah dia. Maka waktu itu sunat untuk dia cukur. Hilangkan. Biar nampak keperempuanan tu. Kemar'ahan. Mar'ah ni perempuan lah. Itu sunat. Jika anda hendak beristinjak di sesuatu tempat yang sentiasa ada ramai orang, iaitu lelaki dan perempuan,
serta tidak ada tempat yang tertutup, maka tidaklah salah bagi anda membuka aurat walaupun boleh dilihat oleh orang ajnabi. Tempat ni memang sesak, tidak pernah waktu sepi, selalu ramai orang. Kita tak tahu nak pergi mana ni, pergi situ orang ada, pergi sini orang ada. Kita nak semayang, terpaksa kena qada hajat dulu, kena kencing dulu, tak tahan dah. Sebab apa? Kalau tak khusyuk kita nak semayang. Waktu ni kita dibenarkan untuk kencing depan orang ramai. Dibenarkan, diharuskan. Sebab apa? Sebab tidak ada tempat yang tersembunyi. Tidak ada tempat tersembunyi dah. Nak pergi terlalu jauh, maka waktu ni kita dibenarkan untuk kencing mana-mana, berselindung sikit kencing, walaupun ada orang tengok. Sebab apa? Sebab waktu nak habis ni, waktu zuhur nak habis ni. Kalau kita tak kencing cepat-cepat, maka susah kita nak semayang, nak berwudu apa, takut tak khusyuk semayang. Waktu ni dibenarkan untuk kita kencing walaupun di depan ramai orang dan juga ada orang yang ajnabi. Mendedahkan aurat kerana sebab-sebab yang disebut tadi adalah dikira uzur dan dibolehkan dilakukan oleh lelaki maupun perempuan. Jika seorang itu tidak mahu dilihat oleh malaikat, jin ataupun syaitan ketika aurat yang terdedah seperti semasa ia sedang mandi, maka bacalah. Ini doa. Waktu kita nak mandi, waktu kita seorang diri kat bilik, kita nak buka aurat, maka kita tak nak orang lain tengok. Walaupun kita waktu tu kita tahu di samping kita ada malaikat, di samping kita ada jin, di samping kita ada makhluk-makhluk lain. Makhluk halus, dia nak hantar orang, hantar sihir pada kita ke. Waktu ni mereka sentiasa memerhatikan kita, nak tengok kita. Malaikat pun nampak aurat kita. Jadi macam mana nak tutup mata mereka supaya dijadikan sebagai hajib atau penghijab? Maka bacalah doa ini. Pendek sahaja. Kebiasaan kita dah tahu dah benda ni. Daripada kalau siapa yang belajar sekolah agama, tahun 5, tahun 6 ataupun tingkatan 1 ni, dia dah baca dah doa ni. Apa dia? Bismillahillazi la ilaha illahu. Ni biasa kita dah baca dah. Doa digunakan untuk menghijab seluruh mata-mata yang ada di samping kita. Malaikat tak boleh tengok, jin tak boleh tengok, syaitan tak boleh tengok, khadan tak boleh tengok. Doa apa? Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Berhenti, stop kat situ. Maka waktu ni malaikat pun tak nampak aurat kita, jin pun tak nampak. Bini kita nampak dah. Hanya makhluk halus sahaja tak nampak. Allah Ta'ala mahjub, hijabkan daripada mata-mata makhluk halus. Bunian pun tak nampak kita. Nak basuh hutan, baca saja Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Baca yang tu, bunian ke, hantu ke, pocong, semua tak nampak kita. Don't worry, Allah Ta'ala hijabkan, termasuklah malaikat, tak nampak. Benda ni dah diajar oleh ulama lama dah, dan biasa dah kita dah amal benda ni. Macam doa masuk tandas lah. Doa ni macam doa masuk tandas. Sebelum kita masuk tandas, kita baca doa ni dulu. Lepas tu baca doa masuk tandas. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Panjang lagi doa masuk tandas daripada doa ni. Ni bismillahillazi la ilaha illahu. Settle masalah. Kalau sambung huwa, tapi sebab kita waqaf jadi hu. Hu merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Ingat bismillahillazi la ilaha illahu. Kalau tak ingat, tanya balik. Nanti ustaz, saya tak pandai baca Jawi. Ustaz beritahu tadi pun tak ingat. Tak apa. Kita tulis bahasa Melayu pun boleh. Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillah. Ingat dah? Allazi la ilaha illahu. Tu ya. Bismillahillazi la ilaha illahu. Terhijab seluruh mata-mata makhluk halus daripada melihat kita. Okey. Ada rupanya doa untuk hijab diri. Ajar kepada anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita. Sebab apa? Mereka ini mudah sangat terdedah dengan pandangan-pandangan jahat daripada jin dan syaitan. Dia panggil ain. Terutama anak lelaki kita cantik, handsome. Ni pandangan ain. Bimbang takut kena penyakit ain.
maka baca doa ni. Begitu juga anak perempuan kita duduk kat rumah sorang-sorang, aurat terdedah, biasalah kat rumah. Buka pakai seluar pendek ataupun tak pakai tudung, biasalah kat rumah. Di sebalik pandangan mata manusia tak dapat tengok, rupa-rupanya ada mata lain yang melihat. Mata siapa? Mata makhluk halus, sama ada jin ataupun syaitan. Jin dan syaitan yang sentiasa memahatikan anak perempuan kita, sama ada jin tu korin dia ke ataupun jin yang dihantar oleh seseorang untuk pikat dia ke. Biasa anak perempuan cantik-cantik, kaya pula, kerja engineer ada, cikgu ada, doktor ada, semua orang berebut nak, lalu dihantar sihir oleh mana-mana lelaki yang jahat, jahil untuk pikat anak perempuan kita. Maka waktu ni bacalah doa ini, insya-Allah terhalang daripada perlihatan jin dan syaitan. Bismillahillazi la ilaha illa hu. Ajar juga kepada isteri lah. Ajar juga. Aurat laki-laki ada 3 tempat. Yang pertama, aurat laki-laki dalam sembahyang, dan di antara laki-laki dengan laki-laki, dan antara perempuan dengan laki-laki yang mahram, iaitu antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut bukan aurat, tetapi mesti ditutup kerana kedua-duanya sempurna penutupan aurat. Kita dah bincang minggu lepas, aurat lelaki sama lelaki, kita 2 orang. Sampai mana? Lutut sampai kepada pusat. Itu jahat. Kalau atas daripada itu, berdosa. Berdosa. Kalau saya sengaja melihat aurat lelaki, saya sengaja melihat. Kalau tak sengaja dia lipas macam tu, tak apa, dimaafkan. Sengaja saya melihat aurat lelaki, maka berdosa dah saya. Yang buka aurat tadi, pop, lebih lagi berdosa berganda-ganda, sebab dia buka. Yang kedua, aurat kita dengan mahram kita. Siapa mahram kita? Adik-beradik kita, mak saudara kita, pakcik makcik kita, datuk kita, nenek kita. Ini dipanggil mahram, bukan muhrim. Mahram lain, muhrim lain. Kalau muhrim ni orang yang berihram, ihram haji tu. Ni mahram, jangan salah sebut. Ni kata, ni semua muhrim ni. Ni muhrim saya, bukan muhrim, mahram. Mahram, sebutannya betul, mahram, bukan muhrim. Muhrim ni orang yang berihram di Mekah haji. Mahram sebutan yang tepat. Jadi orang yang mahram, pakcik-makcik kita, adik-beradik kita, hak aurat lelaki sampai mana? Antara lutut sampai ke pusat sama. Antara lutut sampai ke pusat. Itu yang pertama, aurat lelaki. Yang kedua, aurat laki-laki dengan perempuan ajnabiyah, iaitu seluruh badan. Dari itu laki-laki tak boleh mendedahkan mana-mana daripada seluruh badannya kepada perempuan yang ajnabiyah, dan perempuan ajnabiyah tak boleh melihat kepadanya. Siapa perempuan ajnabiyah? Perempuan yang kita boleh kahwin dengan dia. Kita boleh kahwin dengan dia. Perempuan yang asing. Ajnabi tu makna dia asing. Asing, boleh berkahwin dengan kita. Ini adalah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Terutamanya lelaki-lelaki yang menimbulkan fitnah, maka seluruh badan dia adalah aurat. Badan-badan taf macam ni ke, contohlah. Taf yang ada six pack dan sebagainya, itu adalah menyebabkan perempuan tergoda dengan badan dia. Maka waktu ni wajib bagi lelaki untuk tutup aurat apabila nak keluar daripada rumah dia. Dengan body dia tu, dengan badan dia yang tough tadi, yang macam-macam six pack ada kat badan dia, perempuan akan melihat begitu gairah. Begitu gairah. Macam-macam lah. Menyebabkan timbul fitnah. Maka waktu ni lelaki tu wajib menutup aurat seluruh badan dia. Kepala tak apalah, tak masalah. Kepala, kaki tak apa. Tapi badan dia ni jangan dia pakai ketat-ketat. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat menutup aurat. Walaupun tutup, tetapi sampai menampakkan body yang berketul-ketul tadi, maka ia bukan dianggap sebagai menutup aurat. Kenapa?
Kerana menutup aurat itu pertama syarat dia yang kita bincang minggu lepas, mesti kain tidak jarang. Kalau warna putih tak nampak betul, tidak nampak kulit badan. Yang kedua, syarat menutup aurat tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Pakai baju cantik dah, tetapi ketat, fit. Baju fit. Nampak ketul-ketul ni. Lengan pun nampak macam ni, ketul-ketul. Perempuan tengok menimbulkan fitnah, hukumnya haram bagi lelaki yang mempunyai badan yang begitu padu ataupun fit tadi. Tak boleh. Begitu juga perempuan. Tutup dah baju semua sekali, tapi pakai baju ketat. Nampak semua. Bukit Bukau, Fairy Cave nampak. Lurah Dendam nampak. Semua nampak. Apabila menampakkan bentuk tubuh badan, maka hukumnya haram mereka memakai sedemikian, keluar sampai dilihat oleh mata-mata lelaki yang ajnabi. Begitu juga lelaki tadi. Kalau badan yang tough tadi, yang sehat-sehat, dia pakai ketat-ketat supaya mendapat tarikan daripada perempuan ataupun lelaki, maka haram hukumnya apabila mereka keluar daripada rumah dilihat oleh mata-mata perempuan yang ajnabiyah. Lelaki ajnabi, perempuan ajnabiyah. Haram. Walaupun usia dia dah 60 tahun. Bukan budak muda. Ada orang yang 60 tahun masih lagi tough badan, pergi gym every day, every week. Pergi tiap-tiap minggu untuk jaga badan. Bagus. Bagus untuk kita jaga badan, kita side race ke, kita snorkeling ke, berenang ke, swimming ke, kita berlari ke, kita main bola untuk toughkan badan, bagus. Itu dianjur dalam Islam. Al-mu'minul qawi khairun min mu'minul da'if. Orang yang beriman kuat itu lebih afdal daripada orang mukmin yang lemah, lesu, malas. Itu lebih afdal, bagus dia bersukan beraktiviti. Tetapi ingat, apabila badan dia dah cantik, dah cun dah, maka waktu ni kena pakai betul-betul menutup aurat. Jangan pakai fit kita, dah badan fit, sorry lah, nak pakai baju longgar. Mesti kita nak pakai baju ketat-ketat, biar orang nampak semua body kita ni, six pack kita. Maka hukumnya haram. Sebab apa? Sebab perempuan melihat, dia akan menyebabkan timbul fitnah. Timbul fitnah. Walaupun usia kita dah tua. Anak muda tengok, wow, pakcik ni power betul. Kalau badan macam saya, siapa nak tengok? Tak ada tarikan. Langsung tak ada interesting tu lah, tak ada. Tapi kalau badan yang six pack apa, yang padu-padu hebat ni, tolong jaga. Bimbang takut menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah bagi perempuan dan juga bagi lelaki yang ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit suka pada lelaki. Gay lah. Tengok. Gay. Geng gay. Geng gay ni tengok. Mana ada badan gemuk-gemuk? Tak ada. Semua nak ahli bina badan. Kebanyakan lah, bukan semua. Kebanyakan yang mereka yang akan pilih juga. Badan macam kita. Sorry lah ustaz. Kalau badan macam ustaz ni tak pandang langsung. Saya tengok yang ada six pack. Geng gay. Mereka pun sama. Yang perempuan pun sama. Yang tomboy. Dia tak pilih perempuan yang hitam-hitam. Dia pilih cantik-cantik untuk jadi pasangan dia. Maka benda ni Islam ajak awal-awal lagi tentang penutupan aurat. Rupa-rupanya bab semayam tutup aurat. Tetapi sebab itulah kalau kita baca yang terpapar di dinding ni, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah perbuatan manusia, mencegah prevention, dapat mencegah diri kita ni daripada perbuatan yang fahsya, keji, wal munkar. Fahsya ini kebanyakan ulama takhusus kepada perbuatan hubungan kelamin, zina, lesbian, liwat dan sebagainya. Fahsya, keji, menjijikkan. Fahsya wal munkar. Munkar ni semua benda-benda yang berdosa lah, munkar. Barang siapa yang menjaga semayang, mendirikan semayang, maka Allah bagi janji akan lindungi diri dia daripada perbuatan fahsya dan munkar. Tengok tu janji Allah. Sebab apa? Sebab hari ni kita tengok
apa yang berlaku dalam negara kita. Bermula 2005 sehingga 2015, statistik anak tidak sah taraf. Oi, cantik bahasa anak tak sah taraf, Ustaz. Bahasa yang tak cantiknya anak zina. Anak zina bermula 2005 sehingga 2015, anak tidak sah taraf ataupun anak zina dalam negara kita Malaysia ni berapa ramai? Seramai 554,000 lebih ke atas. 10 tahun sahaja masa. Bermula 2005 sampai 2015. Ustaz ambil statistik ke mana ni? Saya ambil daripada bekas Menteri Wanita daripada Sarawak, Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Waktu ni dia menjadi Menteri Wanita pada 2016. Ditanya dalam parlimen, tak silap saya, ada seseorang ahli parlimen pembangkang nak tahu statistik berapa ramai anak tidak sah taraf dalam negara kita. Dalam parlimen 2016. Boleh rujuk dalam surat khabar Metro. Ada paparan yang lebih jelas statistik negeri mana sebagainya. Sebanyak daripada 2005 sampai 2015, 10 tahun saja, statistik anak luar nikah di dalam negara kita, anak zina, seramai 554,000. Ramai mana? Ramai mana tuan-tuan? Penuh stadium kucing. 500,000. Nampak macam tak banyak ya Ustaz. 1/2 juta lebih. 1/2 juta lebih anak yang tidak sah taraf dalam negara kita Malaysia tercinta ini. Bayangkan. Bila 2005 sehingga 2015, 10 tahun. Sekarang 2020. Agak-agak makin berkurangan ke makin bertambah? Of course makin akan bertambah, tidak akan berkurangan. Makin bertambah. Itu yang dilaporkan oleh Kementerian Wanita. Yang tak dilaporkan, yang dibuang macam mana? Yang dibuang dalam 2019, 14,000 kes buang bayi, buang anak. 2019 5 negeri tertinggi kes buang anak ni. Yang pertama Selangor, yang kedua Johor, yang ketiga Sarawak, Sabah dan juga Pahang. 5 negeri ni top 5 negeri yang buang anak. 5 negeri. Selangor lah first. Bayangkan. Bukan masalah orang tu, orang ni, negeri tu, negeri ni. Tak. Nak bagi tahu kepada kita masalah perzinaan yang berlangsung dalam negara kita hari ini. Yang tu yang mengandung. Yang tak mengandung tak kira. Yang pakai kondom ke, yang makan pil perancang ke, tak kira lagi tu. Yang kedua, agak-agak kita sampai mengandung ni, dia buat sekali ke banyak kali? Dia buat sekali ke banyak kali? Kebiasaannya kalau sekali, jarang-jarang ada. Butin pelambing tu ada. Tetapi kalau sekali biasanya tak ada lah mengandung. Maksudnya siapa mengandung ni banyak kali lah tuan-tuan. Berlaku aktiviti perzinaan. Di mana? Negara kita tu. Kita tak bincang negeri orang. Kita tak bincang US. Kita tak bincang England, Britain. Tak. Ni Malaysia ni. 10 tahun sahaja dah 1/2 juta anak luar nikah. Tak kira below. Di bawah tu 2004 sampai ke bawah tak kira tu. Kita kira hanya jarak masa 10 tahun 2005 sampai 2015 sahaja. Sekarang 2020 tak kira lagi. Kalau dicampur semua sekali berapa juta anak luar nikah yang wujud dalam negara kita. Hasil mana? Hasil perzinaan. Bukan hasil perkahwinan yang sah. Sebab tu digelar sebagai anak tidak sah taraf. Cantik bahasa. Sebenarnya hakikatnya anak zina. Anak zina. Anak luar nikah. Sebab itulah kalaulah kita, anak-anak kita jaga betul-betul solat, benda ni tak akan wujud dan tak akan berlaku. Sebab apa? Sebab Allah dan janji. Di dinding dah terpapar, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sesiapa yang mendirikan solat
maka dia akan mencegah dirinya daripada melakukan perkara fahsyak dan mungkar. Zina ni benda mungkar lah, benda fahsyak lah. Sebab itulah diajar awal-awal lagi tentang hubungan sosial dalam Islam. Anak lelaki, anak perempuan, Nabi SAW ajar asingkan tempat tidur. Asingkan tempat tidur. Perempuan bilik lain, lelaki bilik lain. Kalau rumah kita kecil tidak ada bilik, buat tabir. Jangan buat tabir dengan kain, buat tabir dengan papan macam tu. Buat pelewok je, beli je. Kata kita tak mampu nak tambah bilik, maka buat tabir. Jangan sampai anak lelaki kita melihat aurat adik-beradiknya yang perempuan. Itu tak bincang lagi bab sumber mahram tu. Yang cucu dirogok oleh datuk. Anak lelaki rogo mak, rogo nenek. Adik-beradik rogo kakak. Adik-beradik suka sama suka buat projek kakak dengan adik lelaki sebab terpengaruh dengan filem lucah, dengan pornografi, dengan web-web ataupun dengan macam-macam. Media sosial. Hari ni lagi teruk. Dulu 2005 tak aktif lagi ni. Kalau ada pun video-video guna take lagi. Tak ada lagi kita tengok dalam layar screen phone. Tidak ada. Dulu VCD, DVD agak susah nak dapat. Kena black market. Sekarang ni open virtual. Terbuka maya kita. Sesiapa boleh akses apa yang dia mahu. Nak yang baik, keluar yang baik. Nak yang buruk, keluar yang buruk. Macam Tropic Family. Jika kamu minta yang baik, dapatlah yang baik. Minta yang buruk, dapat yang buruk. Torpe. Dia siup saja seruling dia, Doremi tu, keluar. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Begitulah telefon kita hari ni. Sama. Type saja benda tak elok. Seksi ke apa semua sekali keluar habis. Type yang elok, kuliah, maghrib ke apa semua sekali keluar yang baik. Tazkirah, keluar yang baik. Sekarang ni kita agak-agak anak muda kita, dia akses benda ni, banyak yang baik ke banyak yang buruk? Banyak yang baik ke banyak yang buruk? Tak payah bincang anak kita. Kita sendiri yang semayang tak pernah tinggal. Semayang berjemaah, alhamdulillah. Ingat Allah banyak berbanding dengan orang lain. Agak-agak kita hari ni banyak yang baik ke banyak yang buruk kita tengok daripada smartphone kita ni. Tak payah bincang. Jawab dalam hati sendiri. Jangan berjawab kat sini. Sendiri jawab. Sendiri tanya, sendiri jawab. Saya tanya diri saya jawab dalam hati saya. Jawapan dah ada dengan diri kita sendiri. Nak tipu siapa? Diri kita sendiri. Orang lain tak tahu. Jadi, benda ni menyebabkan berluasa zina. Dengan mudah sahaja. Bahkan perzinaan ini menjadi permainan